Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Raja Pahang berpindah ke Pulau Tawar. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Setelah tetamu diraja itu pulang, maka menurut keputusan orang-orang besar negeri bahawa Sultan Ahmad mesti berpindah ke Pulau Tawar untuk menjaga keselamatan baginda dari ancaman anasir-anasir musuh. Oleh kerana itu, terpaksalah baginda berpindah ke Pulau Tawar. Keberangkatan baginda diiringi oleh datuk-datuk, pahlawan-pahlawan, pegawai-pegawai dan rakyat sekalian. Angkatan itu bergala mudik merupakan pulau hanyut, pekan yang ditinggalkan lengang kerana perubahan dari segi politik oleh orang-orang yang memegang teraju sisa dewasa itu. Bila sampai di Pulau Tawar, maka bermesyuaratlah orang-orang besar negeri yang bertanggung jawab kerana mereka sudah menghidu taktik politik busuk Inggeris. Bila Pahang bernaung di bawah bendera British, maka bererti akan bertukarlah kuasa dan pemerintahan. Dengan itu, tanggungjawab dan kewajipan orang-orang besar ke atas negeri akan terhapus. Mereka akan dibersarakan dari jawatan-jawatan mereka. Kemudian orang-orang besar itu tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam sisa dan politik negeri. Larangan ini ada tercatat dalam undang-undang yang akan dipersetujui bersama antara Sultan Ahmad dengan kerajaan Inggeris. Mesyuarat ini sangat penting dan berat. Penting dan berat pada segi kebaikan negeri dan rakyat di masa hadapan. Segala pendapatan hasil negeri yang selama ini dipegang oleh anak negeri dan mengalir masuk ke dalam uncang orang-orang besar negara akan berpindah ke tangan kerajaan British. Semua urusan mengenai wang, baik cukai atau biaya, akan dipegang oleh kerajaan Inggeris. Kerajaan yang menjadi penaung dan pemerintah negeri Pahang. Mesyuarat ini sungguh penting. Banyak perkara dan masalah-masalah yang penting dan berat berhubung dengan negeri dan rakyat diperdebatkan. Dengan segala perkara dan masalah itu memerlukan pemerasan otak dan fikiran yang cermat. Tiap-tiap kalimat yang dikeluarkan hendaklah mempunyai erti dan makna dan haruslah difikirkan akibatnya di belakang hari. Orang-orang besar negara itu, walaupun mereka hidup dalam zaman buta huruf, tetapi setiap patah kalimat yang dituturkan cukup berwaspada dan berjaga-jaga. Tiap-tiap patah perkataan yang dihamburkan bukan boleh mengikut sesuka hati. Cakap yang berdegar-degar dan melambung-lambung ke langit, itu akhirnya akan jatuh ke bumi. Tersalah cakap leher terpenggal, tersalah kata terjual negeri. Demikian mereka berpegang pada pepatah ini. Kerana yang akan dilawan berunding nanti ialah orang-orang yang sudah maju cara fikirannya. Sedangkan orang-orang besar Pahang itu membawa raja mereka berpindah ke Pulau Tawar.
Berminggu-minggu mereka bermesyuarat, memerah otak dan berfikir sedalam-dalamnya. Akhirnya mereka sebulat suara. Kehendak kerajaan Inggris bahawa negeri Pahang bernaung di bawah bendera Inggris dan kerajaan baginda Queen Victoria diterima, tetapi dengan bersyarat. Syaratnya adalah kerajaan Inggris mestilah menunaikan permintaan orang-orang besar Pahang, iaitu kerajaan Inggris mestilah membayar sara hidup kepada pertama, Sultan Pahang iaitu Tengku Ahmad sebanyak 1,000 sebulan. Kedua, Raja Muda, Raja Bendahara dan Raja Temenggung sebanyak 500 tiap seorang. Ketiga, orang besar berempat sebanyak 500 seorang. Keempat, orang besar belapan sebanyak 250 seorang. Kelima, orang besar 16 sebanyak 50. Keenam, orang besar 32 sebanyak 0. Setelah selesai bermesyuarat, maka orang-orang besar pun mengajak Sultan Ahmad bersumpah meminum air Yasin dan air Al-Quran yang dibaca oleh mereka di tepi sungai Silan. Maka sembah Datuk Gajah, Datuk Raja Jelai dan Datuk Bahaman, janganlah tuanku mungkir janji. Kalau mungkir janji, nyawalah padanya. Maka baginda dan orang-orang besarnya pun bersumpah untuk tidak akan memungkir janji. Setelah semufakat dan siap sedia semuanya, maka utusan itu pun dihantar ke Singapura untuk menemui Gubernur Inggris. Selain dari syarat menuntut sara hidup, juga ada syarat lain. Pertama, hal ehwal berkenaan dengan agama Islam tidak boleh dicampuri. Kedua, adat istiadat Melayu tidak boleh dicampuri oleh kerajaan Inggris. Tiga perkara itulah yang terpenting menurut keputusan persidangan mereka di Pulau Tawar itu. Kerajaan Inggris menghantar wakilnya ke Pahang, iaitu seorang pegawai Inggris bernama Hugh Clifford, iaitu semasa itu belum bergelar Knight. Beliau berada di Kuala Lipis untuk menguruskan segala hal yang berhubungan dengan perjanjian persahabatan. Di pihak Sultan Pahang diwakili oleh menterinya, iaitu Haji Muhammad Noor. Orang-orang besar Melayu Pahang tidak lagi menaruh curiga kepada kerajaan Inggris. Tuan Hugh Clifford mendirikan pejabatnya sementaranya di Kuala Lipis. Pengawal-pengawalnya terdiri daripada askar-askar bangsa Punjabi, Bengali dan Sikh. Tukang masaknya bernama Ummat dan budak suruhannya adalah orang Melayu. Dua orang sarjen dalam askar itu juga adalah orang Melayu, yaitu Sarjen Lonjong berasal dari Pulau Pinang dan Sarjen Ngah berasal dari Melaka.